Umul Kitab, dan pahalanya kita hadiahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarganya dan para sahabatnya, juga kepada kedua ibu bapa kita, keluarga kita dan semua muslimin dan muslimat di dunia dan juga di akhirat. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Untuk meneruskan majlis, saya dengan penuh takzim menyerahkan majlis ini kepada Fadil Ustaz. Silakan Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala habibina al-mustafa wa ala alihi wa ashabihi alladhina najtaba. Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal-afiyah. Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal-afiyah fid dunya wal akhirah. Amin. Allahumma amin. Alhamdulillah. Salam ceria. Mudah-mudahan semuanya sihat walafiat. Petang ini kita jumpa, kita ringkaskan dan kita padatkan pertemuan kita ini mudah-mudahan dengan hal yang bermanfaat. Hari ini kita nak cerita dua perkara. Dua perkara. Yang pertama ialah tentang ikhlas. Mungkin tak sepenuhnya kita dapat cerita pada petang ini, tapi tak apa. Yang kedua kita akan sentuh juga tentang syukur. Mana yang sempat kita kongsikan, kalau tidak kita akan sambung dalam pertemuan yang akan datang insya-Allah. Ajaibnya ikhlas, ajaibnya syukur. Dua perkara ni mengundang rahmat Allah, mengundang keberkatan Allah, mengundang rezeki dari Allah, dan dia sangat ajaib. Sebab sebelum nak buat susah, ketika nak buat susah, setelah buat nanti ada bentuk juga kesusahan. Susah tu bukan susah tak makan, susah tak minum. Tapi susah tu pertarungan dalam apa nak sebut Yang susah tu di sini. Bukan fizikalnya, bukan luarannya. Luarannya mungkin ada kesusahan. Tapi yang susah untuk ikhlas, yang susah untuk syukur adalah hati kita lah, dalaman hati kita. Baik. Mudah-mudahan kita dapat. Saya pun tak tahu sejauh mana keikhlasan saya kepada Allah, dan saya pun tak tahu sejauh mana kesyukuran saya kepada Allah. Yang saya tahu ialah tugas saya mesti memperbaiki ikhlas setiap hari. Dan saya kena memperbaiki syukur saya setiap hari. Dan semua orang pun mudah-mudahan begitu. Mudah-mudahan insya-Allah. Baik. Apa kita pergi dulu kepada yang pertama. Kalau ikhlas ni bahasa Arab. Kalau bahasa Arab disebut dengan perkataan ikhlas. Kalau bahasa Inggeris disebut apa? Sincere. Apa nama ni? Apa nak sebut? Takkan share pula. Share tu terima kasih ya. Sincere. Ikhlas. Maknanya sesuatu yang, apa makna ikhlas? Ikhlas tu makna dia apa? Ada orang cakap ikhlas tu maknanya kita tak kisah. Bukan juga. Ada orang kata ikhlas tu maknanya kita relakan sesuatu. Bukan juga. Rela tu satu sudut. Ikhlas tu maksudnya apa? Kalau kita tak faham maksud ikhlas dengan tepat, bimbang kita tersilap faham atau tersilap anggap. Okey, contoh. Saya dulu ada kawan, dia kerja penguat kuasa. Ni saya nak contoh orang, dia sebut perkataan tapi dia belum faham dengan sederhana baiklah maknanya. Saya dulu ada kawan penguat kuasa. Penguat kuasa ni maknanya dia ada kerja tangkap orang lah. Tapi penguat kuasa ni penguat kuasa agama lah. Kalau penguat kuasa banyak, KPDN HEP ada penguat kuasa dia, Madin Bandaraya ada penguat kuasa. Ni penguat kuasa untuk Jabatan Agama lah. Jadi satu ketika tu dia operasi malam, tengah malam, tangkap. Ada pasangan, lelaki perempuan bukan suami isteri, meragukan, duduk dalam tempat tertutup bersendirian. Jadi biasanya kata kawan saya punya pengalaman lah. Dia kata, biasanya aku ni, dia kata, kalau tangkap orang,
Biasanya yang marah-marah, ngamuk-ngamuk lelaki lah. Yang perempuan dah sorok lah, dah masuk dalam selimut ke, dia lari masuk dalam apa? Dalam masuk dalam mana lagi? Dia nak sembunyi. Masuk bawah katil ke, masuk dalam almari ke, masuk dalam, setakat ni masuk dalam peti ais belum ada lagi lah. Belum dengar lah, bukan belum ada, mungkin ada masuk peti ais, sanggup masuk peti ais, tak tahu. Tapi masuk lari tu ada. Jadi yang biasa marah-marah tu biasanya pihak lelaki. Tapi dia kata ada sekali tu pengalaman aku tangkap yang mengamuk marah-marah tu perempuan. Yang lelaki menikus. Jadi dia kata aku pun pelik dia marah. Betul aku cakap. Yang awak ni datang sini dah tahu awak bukan gini. Yang masa tu semua dah ada lesen, ada apa semua yang datang tu semua ada surat. Ada surat, ada kebenaran apa semua. Jadi dia marah, antara perkataan yang dia marah, ni nak cakap ni, perkataan ikhlas ni. Dia kata, yang cik ni ramai-ramai datang buat apa? Encik ingat dia heret saya ke sini? Tak ada. Saya datang sini ikhlas. Saya datang sini apa? Ikhlas. Saya duduk dengan dia, ikhlas. Saya berduaan khalwat dengan dia, ikhlas. Kerana dia faham, ikhlas tu maknanya rela hati. Ikhlas tu maknanya volunteer. Ikhlas tu makna, yang dia faham lah. Ikhlas tu maknanya kita redha. Laki tu nak bawa aku ke situ, laki tu nak buat kerja dengan aku memang serah diri kat dia. Jadi aku ikhlas. Jadi bila dia cakap perkataan ikhlas, dia faham dengan makna yang macam tu. Maknanya rela hati, maknanya terima apa saja, maknanya memang dia sendiri nak beri. Mana orang itu dia tak faham makna ikhlas. Dia belum faham lah. Sebenarnya apa makna ikhlas? Ini yang kita kena faham. Faham makna dulu, baru nanti kita cerita macam mana kita nak bergerak pada urusan ikhlas. Jadi ikhlas maknanya apa? Amalut ta'ati lillahi wahdahu. Sesuatu amalan taat, amalan baik yang dibuat semata-mata kerana Allah. Jadi dia ada dua perkataan. Sesuatu amalan baik, amalan ketaatan semata-mata kerana Allah. Okey. Yang semata-mata kerana Allah, bukan merelakan diri. Bukan. Merelakan diri belum tentu ikhlas. Ada orang merelakan diri sebab kecewa. Ada orang merelakan diri sebab dia tu jenis tak boleh fikir tinggi. Ada orang merelakan diri sebab dah terpukau. Ada orang merelakan diri sebab dia tu kena tipu. Jadi, ikhlas apa pula? Ikhlas maknanya ialah melakukan sesuatu amalan ketaatan semata-mata kerana Allah. Okey, baik. Jadi kalau amalan yang bukan ketaatan, automatik tak ada ruang ikhlas. No ikhlas dalam maksiat. No ikhlas dalam dosa. Walaupun rela hati. Walaupun suka rela. Saya suka rela Ustaz. Dia datang kat saya memang nak buat kerja tak senonoh dengan dia. Yang Ustaz sibuk buat apa? Saya ikhlas. Bukan awak ikhlas. Awak rela hati. Tapi awak tak ikhlas. Sebab ikhlas tidak ada pada perbuatan dosa. Ikhlas hanya ada pada perbuatan baik. Cuma perbuatan baik yang macam mana pula? Lillahi wahdahu. Yang dibuat semata-mata kerana Allah. Jadi kalau contoh. Ada orang dia ajak kawan dia minum minuman keras. Minum berempat. Kemudian dia kata, tak payah bayar. Dia aku yang bayar. Weh, betul kau bayar ni? Betul. Aku ni ikhlas belanja semua. Dia ikhlas belanja orang minum arak. Baik. Dapat tak pahala? Dapat tak pahala? Ikhlas belanja orang minum minuman keras. Dapat tak pahala? Dah lah dosa. Dah lah dosa dapat. Belanja pun lagi dosa. Dapat dosa. Dia minum dapat dosa. Dia belanja orang supaya orang pun buat dosa secara senang hati. Tambah lagi dosa lain. Jadi maknanya, tapi dia ikhlas Ustaz. Dia bukan ikhlas. Dia rela hati. Dengan rela dia bayar. Maknanya dia belanja tu dengan rela, tanpa dipaksa, memang hati dia rela. Tapi tidak ada kebaikan dan tidak ada keikhlasan dalam perbuatan dosa. Jadi maknanya takrif tu penting. Okey, jelas. Siapa pertama kali dengar takrif macam tu? Macam tu. Saya ingat selama ni ikhlas tu maknanya saya lapangkan hatilah, terima apa saja. Belum tentu. Ada orang gini. Makcik, saya ni kawan baik, saya ni kawan
kawan anak makcik, kawan si siapa, yang mana satu anak makcik ada 5 orang. Saya ni kawan anak makcik yang kedua. Oh ni Munah. Saya ni kawan Munah. Baik makcik. Makcik, saya ni nak minta izin. Saya nak bawa anak makcik keluar. Oh, kau nak bawa ke mana? Nak bawa jalan-jalan makcik. Mohon supaya makcik ikhlaskan. Saya nak bawa anaknya keluar. Kau naik apa? Naik motor makcik. Oh, yelah makcik ikhlaskan. Baik. Makcik ikhlaskan. Ya Allah, makcik. Makcik. Geram je. Besar kecil tengok makcik ni. Makcik tu kata apa? Dia ikhlaskan anak perempuannya dibawa oleh seorang lelaki yang tak ada hubungan mahram naik motor. Okey. Ikhlas ke tidak tu? Ada pahala ke tidak? Ada pahala ke? Jadi maknanya makcik tak faham makna ikhlas. Walaupun nampak macam baik kan? Kononnya lelaki tu nampak macam baik. Macam mana nampak baik? Minta izin. Makcik tu pula nampak macam baik. Macam mana nampak macam baik? Nampak macam baik tapi bukan baik. Nampak dia, tak apa, makcik ikhlaskan hati. Jadi benda yang salah nampak macam baik pun tidak ada ruang ikhlas. Maknanya macam itulah. Ni saya nak cerita tau, orang kalau dia salah faham apa boleh saya buat contoh. Jadi contoh tu dua tadi, satu yang memang jelas dosa, yang namanya tadi berkhalwat tadi. Yang kedua ni dia macam okey sebab dia datang minta izin. Dia datang minta izin. Tapi saya, kalau ada orang buat begitu, saya taklah mencela terus orangnya. Mungkin dia salah faham. Kan? Mungkin ada orang dia salah faham. Dia ingatkan kalau orang tu dah minta izin maknanya okey. Kita yang kena terangkan. Makcik, sebenarnya bukan macam tu. Benda yang salah dia tetap kira salah. Walaupun kita ingat kita ikhlaskan hati, sebenarnya bukan ikhlas. Kita relakan hati untuk dia melakukan perbuatan yang salah. Tapi bukan ikhlas. Ikhlas lain. Ikhlas adalah sesuatu amalan taat, amalan baik yang kita buat semata-mata kerana Allah. Okey, jelas? Okey Seronok juga cerita petang ni, bawa contoh-contoh ni. Tapi hari ni saya minta maaf. Saya terpaksa bergerak awal. Nanti akan datang saya top up masa yang lain insya-Allah. Hari ni saya jam 6 saya kena gerak lebih awal. Jadi mungkin sampai jam 6 nanti saya gerak dulu. Mungkin akan datang nanti saya perbaiki insya-Allah dari sudut pertemuan kita ya. Baik, sekarang kita tengok selanjutnya. Apa kita nak lihat lagi? Ikhlas berkhidmat untuk seorang ibu sebagai contoh. Sebagai contoh, ada orang ikhlas khidmat sebagai ibu. Ikhlas ni dia tidak merugikan. Tidak merugikan. Ingat tak dulu saya pernah cerita awal-awal dulu satu kisah. Sepasang suami isteri kahwin, ni zaman Nabi Musa. Isteri dia kahwin, lepas tu dia kahwin lama tak dapat anak. Sekali bila suami dia dah tua sangat, isterinya pun dah tua, tiba-tiba mengandung. Terkejut isteri dia, macam mana boleh mengandung? Terkejut lah, kalau umur 70 mengandung terkejut tak? Umur 62 baru pencen mengandung, agak-agak terkejut tak? Terkejut ke terkujat? Terkojot Dan. Terkojot Dan katanya. Terkojot Dan. Bayangkan lepas habis kelas GNI, tiba-tiba pening lah. Kenapa pening ni lepas GNI? Pening. Sekali lepas habis Yukun 6, pergi klinik. Tahniah Hajar. Kenapa? Tahniah. Kenapa tu doktor tahniah? Tahniah Hajar disahkan mengandung. Bukan tahniah ni. Balik boleh jadi demam agaknya ni. Contoh. Jangan pula saya cerita berangan pula masing-masing. Seronok pula. Awak ni. Orang nak cerita zaman Nabi Musa ni. Kan saya pernah cerita dulu. Dia dapat anak. Lepas dapat anak, anaknya dilahirkan lelaki. Bila dah lelaki, akhirnya apa? Suami dia dah makin tua, dia rasa dia mungkin tak lama lagi meninggal. Lepas tu dia ada memiliki apa? Seekor anak lembu. Dia ni tak tahu nak suruh isteri dia jaga, dia tak tahu. Isteri dia nanti dah tak kuat, nak suruh orang jaga, tak ada orang boleh jaga. Akhirnya ringkas cerita dia heret ke hutan. Dia heret ke hutan,
Dia doa kepada Allah, ya Allah, aku ni niat anak lembu ni nanti nak wariskan pada anak aku. Cuma tak ada siapa jaga. Tak ada siapa yang sebaik-baik penjaga. Ni cerita orang ikhlas. Cerita orang ikhlas. Tak ada siapa-siapa penjaga, sebaik penjaga melainkan engkau. Aku lepaskan lembu ni di hutan dalam penjagaanmu, ya Allah. Esok kalau anak aku perlukan, tolong kembalikan semula kepada anakku, ya Allah. Amin. Doa, lepaskan lembu. Balik rumah ringkas, tiba-tiba ditanya, abang dari mana? Saya dah lepaskan, saya masuk hutan lepaskan lembu. Nanti anak kita dah besar, kalau awak tengok dia perlu kepada lembu kita, suruh dia ke hutan, cari lembu tu, bawa balik lembu tu. Cakap dengan lembu tu, kalau betul lembu ni lembu saya, suruh anak kita bawa balik. Baik bang. Suami dia lepas tu jatuh sakit, meninggal. Jadi mak ni besarkan budak ni daripada budak bayi sampai remaja, sampai dia kira belasan tahun, rajin budaknya. Setiap hari membahagikan masa tiga waktu. 3 keadaan. Apa dia buat? Yang pertama, waktu siang dia akan kerja. Dia bagi siang pula. Waktu malamnya dibagikan kepada 3 bahagian. Waktu malam. Katalah malam tu ada contoh 12 jam malam, maka 4 jam yang pertama dia akan ibadah. Daripada mula tenggelam matahari, ibadah. 4 jam yang kedua dia tidur. 4 jam yang ketiga, daripada pukul 2 tu, daripada pukul 3 sampai pukul 7 tu, dia akan siapkan mak dia. Mak dia nak mandi, nak bersih, nak makan, nak apa, dia completekan keperluan mak dia. Sebab besok pagi dia akan masuk hutan cari kayu api, nanti petang pula dia akan pergi jual kayu api dekat pasar. Nak cari duit, bawa balik nanti malam. Dan dia punya unik tu, setiap hari dapat duit, setiap jumlah duit yang dia dapat, dia akan bagi 2. Separuh dia akan bagi fakir miskin on the way balik rumah. Bagi. Kalau dapat katalah RM50, RM25 bagi. RM5. Habis separuh, lagi separuh semua duit dia bagi pada mak dia. Lepas bagi pada mak dia, maghrib saja dia ibadah. Syariat zaman tu, kita pun tak tahu. Ni cerita orang ikhlas. Ibadah, sampai dah 4 jam, dia tidur. Tidur, bangun, selesaikan mak. Hari-hari buat. Apa bahagian yang dia dapat bila dia ikhlas khidmat pada mak dia ni? Apa yang dia dapat? Satu hari, mak dia tengok anak dia kerja, pagi, penat, letih macam ni kan. Lalu mak dia panggil kepada dia. Wahai anakku, ni mak nak tanya. Mak tengok engkau kerja, daripada pagi masuk hutan. Petang, engkau pergi pasar jual. Hujung petang, kau bagi orang miskin. Balik rumah, kau bagi semua duit kat mak. Lepas tu engkau ibadah. Engkau tidur sekejap, pagi-pagi semua engkau siap. Hari-hari. Engkau tak penat. Lalu anak dia segan nak cakap penat. Takut nanti mak dia rasa bersalah pula. Nak cakap tak penat, maknanya dia bohong. Akhirnya dia dalam keadaan berat. Dia kata, mak, kalau mak tanya, memang letih lah juga. Kata mak dia. Maknanya sekarang dah sampai masa. Sampai masa apa, mak? Sampai masa mak rasa engkau perlukan yang namanya lembu bapa engkau. Lembu bapa? Lembu ayah? Lembu mana? Bapa engkau dulu ada lepaskan seekor anak lembu. Masuk dalam hutan. Yang mana masuk dalam hutan, nanti lembu tu bapa engkau dulu minta kepada Allah jagakan, supaya nanti bila engkau perlu, engkau pergi ke hutan. Ambil lembu tu, bawa balik ke rumah. Kita boleh jual, nanti kita boleh dapat ringankan beban kita. Kita jual lembu tu. Baik mak, tapi lembu tu warnanya apa mak? Bentuknya macam mana mak? Saya tak pernah tengok mak. Masa dia baby, lembu tu dilepaskan. Mak dia kata lembu tu, bulu dia warna kekuning-kuningan. Kuning pekat ke emas-emasan. Lembu tu cantik dan sekarang mungkin saiznya besar. Cara dia, kalau engkau nampak lembu yang seumpama itu, engkau terus doa kepada Allah. Ya Allah, sekiranya lembu yang ada di depan mataku ini adalah lembu bapa aku,
maka engkau datangkanlah lembu itu kepadaku. Kalau lembu tu datang, kata mak dia, kau pegang kepala dia dan kau bawa balik ke rumah. Baik mak, baik mak. Lalu dia pun esok pagi siap-siap, biasanya pagi masuk hutan, cari kayu api, cari hasil hutan. Kali ni masuk hutan, tapi bukan cari kayu. Tapi cari apa ni? Cari lembu. Cari lembu. Dia cari ke kanan ke kiri. Lembu tu rupanya panjang umur dia. Bila ayah dia dulu arwah tinggalkan lembu tu dalam jagaan Allah, rupanya lembu tu banyak kali dalam hutan cuba diburu tapi tidak dapat diburu. Cuba dikejar oleh haiwan pemangsa tapi lembu tu tangkas dapat menyelamatkan diri. Sampai lembu tu dalam keadaan yang sangat cantik. Tapi duduk dalam hutan, meliar sikit lah. Cuma bila budak ni dia cari dalam hutan, rezekinya takdir Allah, dia jumpa lembu itu. Bila dia jumpa, dia pun doa kepada Allah. Ya Allah, sekiranya lembu ini adalah lembu yang bapa aku tinggalkan untuk aku, maka aku mohon engkau datangkan lembu ini kepadaku, ya Allah. Dia selesai dia doa, kemudian lembu tu pun jalan. Buk, 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 buk. Kira-kira macam tu lah bunyi lembu lah. Saya pun tak pandai bunyi lembu, ya tak pernah jadi lembu. Mana tahu bunyi lembu. Jalanlah lembu. Sekali lembu tu datang kepada dia. Lalu kata budak ni kepada lembu. Budak ni cakap. Kata budak ni, wahai lembu, aku rasa benarlah engkau adalah lembu bapa aku. Jom ikut aku balik ke rumah. Dia pun tarik kepala lembu tu, bapa dia pesan, mak dia pesan, bawa. Dia pun tarik kepala lembu tu jalan. Dia tarik lembu tu, dia tak nak jalan. Tarik lembu tu, tak nak jalan. Tarik lembu tu, tak nak jalan. Uish, tadi lembu tu daripada jauh boleh jalan. Tiba-tiba tarik tak nak jalan. Dia pun cakap dengan lembu. Dia kata, lembu, kenapa engkau tak nak jalan? Tiba-tiba dengan kuasa Allah, lembu tu jawab pertanyaan dia. Lembu tu cakap, siapa sini yang pernah lembu cakap dengan dia? Ada? Sini kita cakap dengan lembu adalah. Lembu cakap dengan kita belum ada lagi ni. Tiba-tiba lembu tu cakap. Apa kata lembu tu? Dia kata, wahai budak, rumah kamu tu jauh. Kenapa tidak kamu naik ke atas aku? Nanti aku akan bawa kamu sampai ke rumah. Lalu budak ni, dia punya buat semata-mata kerana Allah. Dia berkhidmat pada mak dia kerana Allah. Jadi bila kerana Allah, bukan kerana untuk kepentingan diri, akhirnya dia buat ikut betul apa yang mak dia cakap. Dia kata dengan lembu, sebenarnya bukan aku tak nak naik atas kau, tapi mak aku dah pesan, jumpa engkau, pegang kepala, bawa balik. Mak aku tak cakap naik atas kau. Jadi oleh kerana tu aku tak naik atas kau. Aku jalan kaki saja. Sudah. Kata lembu itu, okeylah kalau gitu. Kira-kira gitulah. Jangan Ustaz, jangan tanya pula Ustaz, pandai pula lembu tu okey. Dia tak cakap alright sekali Ustaz. Janganlah tanya macam tu. Ni nak cerita lah lembu tu setuju lah. Akhirnya lembu tu jalan. Jalan. Ringkas cerita sampai rumah. Saya dah cerita kan cerita ni? Tak cerita kan? Dah lah dulu saya ada cerita lah. Lama dulu. Sudah Ustaz. Sudah? Kuliah subuh. Kuliah subuh. Pernah kan? Ya. Okey. Mungkin ada yang lupa ataupun yang tak pernah ataupun ada yang apa? Yang pertama saya kali ke dengan GNI ke? Saya tak dengar lagi Ustaz. Tak dengar lagi ya? Okey. Ada yang pernah? Baiklah. Faham. Yang belum mungkin belum. Oh, ada yang belum dengar lagi. Tapi saya dah cut cerita dia ringkas sikit lah. Tak apalah. Sebab masa kita terhad. Tapi nak cerita dia, orang ikhlas. Ikhlas, khidmat pada mak. Dia punya kesan dia. Jadi, yang penting iktibar dia. Sebab kita nak belajar sifat tu daripada iktibar kisah. Macam tadi kan. Apa makna ikhlas? Saya bawa 2-3 contoh cerita tu supaya, cerita tu membantu kita ingat takrif dia apa. Yang ni kita tengok hasil dia pula apa. Okey. Sekarang budak ni bawa lembu tu balik rumah. Sampai rumah, mak dia tanya. Mak dia dah tak kuat. Duduk atas katil. Dia dah tua sangat. Engkau dah jumpa lembunya? Jumpa mak. Alhamdulillah mak.
lembu tu cantik, lawa sangat. Dengan dia ceritalah sifat-sifat dia. Mak dia kata, betul lah kalau kau buat yang macam tu. Sekarang ni, dia tanya mak dia, habis mak, lembu ni nak buat apa ni? Dah petang dah apa kan? Mak dia kata, besok engkau bawa lembu ni ke pasar, engkau jual lembu ini dengan harga 3 dinar. Jual lembu ni dengan harga 3 dinar. Jadi, kalau 1 dinar, kalau hari ni lebih kurang dalam 800, 900, contohlah 1 dinar. Zaman tu mungkin kalau kita bawa 9 kali 3 mungkin dalam 2007, 3000 gitulah lebih kurang. Jadi sekarang dia pun kata okeylah, baiklah mak, besok saya jual. Besok pagi ringkas cerita, pagi-pagi siap biasa pergi hutan, kali ni pula pergi pasar. Jual lembu, harga 3 dinar. Jual lembu. Lembu 3 dinar, lembu 3 dinar, lembu 3 dinar, lembu 3 dinar. Baru nak ikat-ikat dekat tempat penjualan di pasar, tiba-tiba datang satu brother, satu orang lah, orang lelaki. Dia kata, "Dek, cantik lembu." Bang. Lembu ni nak jual ke? Ya bang, saya nak jual. Berapa harga lembu ni? Lembu ni harga dia 3 dinar bang. Memang sesuai dengan harga dia bang. Kalau abang nak beli, saya tolak barang, abang jual, abang bayar, saya tolak barang. Weh, kau punya lembu ni cantik sangat lah. Oh, ya ke bang? Oh, yelah, alhamdulillah bang. Abang nak beli tak? Abang memang nak beli. Okey. Bayar dulu bang. Inilah. Abang tengok lembu kau ni tak patut lah harga dia 3 dinar. Habis abang nak beli tak? Memang abang nak beli. Habis abang nak tawar harga berapa? Bukan abang nak tawar. Abang nak beli lembu ni tapi dengan harga 6 dinar. Wah, budak ni pun terkejut. 6 dinar. Kalau 3,000 dah jadi 6,000. Kalau kita ringkaskan dia punya penyamaan harga lah, nak mudahkan kita bundakan terus, dah 6,000. Tapi dia kata, bang, saya ni cakap dengan mak saya jual, mak saya dah pesan jualnya 3 dinar. Bukan 6 dinar. Ya dah tak apalah, tapi aku nak beli dengan kau ni 6 dinar. Tapi mak saya kata 3 dinar lah bang. 3 sudah lah bang. Abang beli 6. 3 dah bang, sedang. Abang nak beli 6. Tawar-menawar. Biasa tawar-menawar harga makin apa? Biasa tawar-menawar harga makin rendah. Ni tawar-menawar harga makin mahal. Tapi alasan dia apa? Sebab mak dia suruh jual 3. Weh, kalau kita ada orang nak beli harga tu, kita jual tak 6 dinar? Dia jual punya 6, 3 bagi mak, lagi 3 pergi mana? Lagi 3 masuk pecik. Dia ikhlas taat pada mak kerana melakukan amal itu semata-mata kerana Allah. Jadi taat pada yang tak salah lah. Jadi apa? 6 dinar. Jadi dia kata, tak apalah bang, kalau abang memang betul nak beli 6, saya bawa balik dulu, besok abang datang. Saya kena tanya mak saya. Ustaz, jangan tanya pula. Ustaz, dia tak WhatsApp mak dia ke? Buat video call ke? Janganlah cakap gitu. Ambil iktibarnya dulu. Saya bawa balik, esok saya datang, abang datang. Okey, boleh. Bawa balik. Mak dia tanya, macam mana? Nak lembunya dah jual? Belum mak. Belum. Tak ada orang nak beli. Ada mak. Ada abang nak beli. Lain ustaz sangkut ke? Mak dia kata, dia nak beli. Baik mak. Ingatkan lain Mira yang sangkut. Lain Ustaz. Lain Ustaz ni. Ustaz lain sangkut lah Ustaz. Oh Ustaz dah still. Suara. Ada buku. Ustaz ada gambar Ustaz dah still. Dia kejung. Jan kot tak ada. Assalamualaikum Ustaz. Gangguan. Ustaz lain Ustaz ada problem.
Tengah syok-syok dengar. Masya Allah. Bawa balik lembu nak tanya tu. Nak. Nak tahu Balik kisah dia akhirnya. dah ambil tapi belum jual. Assalamualaikum Ustaz. Ada ke Ustaz macam dah hilang je kat tu? Tapi kat gambar dia ada. Ha. Cuma dia still je gambar tu, tak bergerak. Dia tahu ke tak? Mungkin ada call masuk tak? Ustaz keluar dulu kejap. Ustaz live dulu, nanti Ustaz masuk balik. Cerita tengah sedap cikgu, putus tengah jalan. Sabar. InsyaAllah, insyaAllah. Bawa bersabar, relax, cool. Sabar. Hujan Takut dengan hujan. hujan. Tunggu Ustaz masuk balik. Assalamualaikum. Ustaz. Tu masuk dah. Tadi tergantung Ustaz sampai dia bawa balik ke rumah. Oh Bawa ya. balik ke rumah. Lepas tu bawa balik rumah kata nak. Mak dia tanya yang kata tak jual lagi tu. Lepas tu dengar Ustaz cakap. Tapi tak jelas. Baik. Saya minta maaf, laptop saya ada masalah sikit. Dia apa, punya Ustaz. internet tu. Ni Jadi sekarang saya pakai handphone. Okey. Jelas. Okey jelas Ya, jelas. Okey Lagi baik. jelas. Okey. Beli baru InsyaAllah. Sekarang tengok laptop pun harga seram juga. Baik. Nak ceritanya tadi, bila dia bawa balik, kita nak selesaikan cerita ikhlas ni. Bila dia bawa balik yang namanya lembu tu, mak dia tanya, tak ada orang nak beli ke? Lalu dia kata, ada mak. Oh ada, habis kenapa kau tak jual? Dia kata sebab orang tu nak beli dengan harga 6 dinar. Mak kan pesan jualnya 3 dinar. Oh baik. Habis besok dia datang mak. Kalau dia datang bawa nak beli 6 dinar boleh mak? Mak dia kata okeylah. Kalau esok dia nak beli 6 dinar kau jual aja 6 dinar. Baik mak. Esok pagi dia pergi pasar. Lembu 6 dinar. Lebih kurang lah, saya tak pernah jual lembu. Ada sini pernah jual lembu? Akhirnya bila dah sampai kat pasar, baru nak ikat lembu, brother yang semalam datang. Lepas tu brother ni kata, Dek, macam mana? Okey mak. Mak okey bang. Mak setuju. Mak setuju. Okeylah, abang bayar 6 dinar, saya bagi barang. Lembu saya bagi. Tolaklah, maknanya jual lah. Dia kata, Dek, engkau punya lembu ni cantik lah, Dek. Kau tak patutlah jual 6 dinar. Budak ni pun terkejut. Alamak bang, abang ni nak beli ke tak nak beli? Abang memang nak beli. Tapi lembu kau ni tak patutlah 6 dinar. Habis abang nak beli harga berapa ni bang? Abang nak beli dengan harga 12 dinar. 12 dinar bang. Tapi kalau 12 dinar, mak saya cakap malam 6 je bang. Iyalah memang abang tahu. Tapi lembu kau tak patut jual. Cantik. Lembu dia warna keemas-emasan. Tak ada lembu yang macam tu. Besar, kuat, cantik. Lepas tu jinak pula dengan dia. Lalu akhirnya apa? Budak ni kata, ginilah bang. Saya kena tanya mak saya bang. Sebab semalam abang cakap 6. Hari ni 12. Saya balik saya tanya mak. Nanti besok pagi abang datang lah. Abang tahu rumah saya jauh nak pergi ni. Besok pagi datang, kalau setuju, saya jual 12 dinar. Okey dek, besok jumpa. Dia balik. Balik sampai rumah. Macam mana? Nak? Orang yang semalam tu datang tak? Datang. Habis macam mana? Dia dah beli? Tak ada mak, dia tak beli. Ada lembunya kat belakang. Lah, kau tak jual? Jual mak. Cuma dia nak beli harga bukan 6 dinar. Dia nak beli harga 12 dinar. Dah jadi 12,000 lebih kurang. 12 dinar. Lalu, habis macam mana mak? Besok kalau dia datang, dia nak beli 12 dinar. Boleh kita jual 12 dinar. Lalu mak dia kata, ginilah.
esok kalau dia datang, dia nak beli harga 12 dinar, engkau jual. Tapi kalau dia naik lagi daripada harga 12 dinar, naik lagi, tak kisahlah berapa, engkau tanya elok-elok dengan dia. Yang pertama engkau cakap dengan dia, mak kirim salam. Mak kirim salam. Yang kedua, kau bagi tahu kepada dia yang mak ni tanya engkau, dia tu sebenarnya orang ke malaikat. Baik mak, besok saya tanya kalau dia naik lagi harga. Besok dia bawa lembu, pagi-pagi bawa lembu di 12 dinar sampai kat pasar, betul memang datang orang yang sama. Kali ketiga datang. Bila dia datang, dia tanya, "Dek, macam mana dek? Mak kata okey." "Okey bang, mak kata okey." Cuma abang fikir-fikir bila balik fikir-fikir lembu kau ni tak patut harga yang namanya 12 dinar. Habis macam mana bang? Abang rasa patut lembu kau ni harga 24 dinar lah. Waduh, dah naik pula 24. Dah kira daripada 3,000 jadi 24,000 berapa kali ganda tu. Lalu dia kata, "Bang, kalau abang naik lagi daripada 12, yang pertama mak saya pesan dia kirim salam kat abang. Yang kedua, mak saya minta tanya kat abang, abang ni sebenarnya orang ke malaikat?" Orang ke malaikat. Mak dia orang solehah, bapak dia arwah orang soleh, dia ni pun budak yang soleh. Bila dia ikhlas, khidmat pada mak, walaupun dia miskin, walaupun dia cari kayu api, walaupun dia tu penat berkhidmat untuk mak dia, tapi dia buat tu lillahi wahdahu, kerana Allah. Rupanya orang yang datang tu dia kata, "Dek, sebenarnya abang ni memang malaikat. Abang ni diutuskan oleh Allah, saya ni malaikat. Malaikat diutuskan oleh Allah untuk menangguh-nangguhkan penjualan lembu kamu ini." Kenapa bang ditangguh-tangguhkan? Sebab sekarang Bani Israel sedang diuji oleh Allah. Mereka itu diperintahkan untuk sembelih lembu. Dan lembu yang mereka kena cari adalah lembu yang ciri lembu tu, bulu dia, tanduk dia, besar dia, semua hanya ada pada lembu kamu saja. Dan mereka akan beli lembu kamu dengan berapa harga pun kamu cakap. Tapi ingat, bila mereka datang nak beli, kamu jual lembu ini dengan harga emas sebesar lembu. Bukan dengan harga lembu, dengan harga emas. Emas tu besar lembu. Berapa harga emas besar lembu di zaman tu? Jual dengan harga tu. Mereka pasti akan beli. Jadi akhirnya, budak tu bila selepas daripada hari itu didatangi oleh sekumpulan keluarga di kalangan orang-orang yang triliuner, bilioner, orang-orang Yahudi zaman tu, mereka jumpa lembu budak ini dan mereka tahu harga lembu tersebut daripada budak ini. Tanpa banyak bicara, maka mereka pun bayar dengan harga emas sebesar lembu. Budak yang asalnya semiskin-miskin budak berubah menjadi sekaya-kaya orang. Asbab daripada khidmat yang ikhlas untuk mak dia, tanpa dia tanya mak dia kenapa suruh ini apa semua. Duit yang dia dapat pun separuh dia bagi fakir miskin, separuh dia bagi pada mak dia. Padahal mak dia dah tua, tapi dia memikirkan memang dia ikhlas khidmat untuk mak dia kerana Allah. Jadi apa makna ikhlas? Perbuatan taat yang dilakukan semata-mata kerana Allah. Ada banyak cerita menarik lagi berkaitan dengan ikhlas ni untuk kita faham step by step. Macam mana pula keadaan kita? Macam mana pula zaman dulu? Macam mana pula pengalaman yang saya pernah lalu? Macam mana pula pesanan ulama? Yang ini insya-Allah kita akan lihat dalam pertemuan kita yang akan datang. Kita belum cukup ikhlas, tapi kita nak belajar perbaiki ikhlas kita. Nanti saya sebut ikhlas ada 3 tingkat. Macam mana cara kita nak menilai diri kita sendiri ikhlas tu dia punya macam mana. Pelan-pelan kita akan bergerak insya-Allah sedikit demi sedikit. Hari ni saya minta izin, saya kena bergerak lebih awal. Setakat ni tak adalah dapat panggilan yang di Pertuan Agong ke apa ke, tak adalah. Tapi ceritanya saya ada urusan di tempat lain. Jadi wallahu a'lam, mudah-mudahan manfaat, mudah-mudahan barakah, mudah-mudahan Allah pertemukan kita dalam majlis ilmu. Stay tune, teruskan dengan istiqamah, dengar, hayati catatan dalam majlis ilmu. Nanti insya-Allah kita akan dapat keberkatan. Maaf, laptop saya ada masalah. Saya pindah sekejap ke handphone.
InsyaAllah ada kebaikan, insyaAllah. Wallahu a'lam bisawab. Saya serahkan semula kepada pengacara majlis. Assalamualaikum. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Syukur pada Allah, kuliah asar kita berjalan lancar. Amalan baik dan ketaatan semata-mata kerana Allah, itulah yang dinamakan ikhlas. Betapa dalamnya makna ikhlas dengan Allah. Serahkan semua urusan kita kepada Allah. Dengan ikhlas, insya-Allah semua rezeki adalah dengan izin Allah. Kita tangguhkan pengajian kita petang ni, Ustaz. Sebab Ustaz pun nak cepat. So kita jumpa lagi pada kuliah maghrib malam ni 8.15 malam, dan kita 8 malam, pukul 9 malam kita ada kuliah. Pukul 9.15 malam kita ada kuliah Isyak bersama Ustaz Abdul Rahman bin Mahmud Tajudin Iman. Dengan itu kita tutup majlis kita. Mohon Ustaz pimpinkan tasbih kafarah dan surah Al-As, dan kita sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Terima kasih Ustaz.